Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Balkis binti Mazin. Saya akan menerangkan berkaitan kit pembelajaran. Tajuk kit pembelajaran saya ialah Rukun Iman dan Rukun Islam. Saya memilih tajuk ini berdasarkan kurikulum standard sekolah rendah KSSR untuk tahun 1 yang telah diberi panduan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Setelah menentukan tajuk, saya menentukan hasil pembelajaran yang ingin dicapai melalui penghasilan kit pembelajaran yang telah dibuat. Tambahan lagi, saya memperoleh idea untuk melakukan kit pembelajaran melalui pencarian di internet seperti YouTube dan menanyakan pendapat keluarga serta kawan-kawan. Bahan-bahan untuk kit pembelajaran ini mudah untuk saya dapati kerana telah tersedia di kedai-kedai buku. Kit pembelajaran ini memerlukan 3 hari untuk disiapkan. Hasilnya, saya telah membuat satu kit yang mempunyai pelbagai fungsi yang mampu menarik minat murid untuk belajar. Kit pembelajaran saya terdiri daripada 4 fungsi atau kegunaan, iaitu pengetahuan rukun Islam melalui aktiviti yang dinamakan tarik pengetahuan. Aktiviti ini, murid akan menarik anak panah untuk mengetahui rukun Islam yang pertama sehingga rukun Islam yang kelima. Seterusnya ialah aktiviti mendengar lagu berkaitan rukun iman melalui video yang telah disunting dan seni kata yang telah diubah suai oleh saya. Ini kerana media audio ialah suatu strategi pengajaran dan pembelajaran secara mendengar di mana bunyi suara dan muzik direkod, disimpan dan boleh dimainkan semula dengan menggunakan alat perakam atau pemain video. Selain itu, saya juga telah mencipta satu aktiviti yang dinamakan Roda Impian, di mana murid akan memutarkan roda tersebut. Kemudian hasil daripada putaran itu, murid akan ditentukan soalan yang bakal dijawab oleh mereka. Aktiviti yang keempat pula ialah aktiviti melekatkan jawapan sama ada rukun iman atau rukun Islam pada tempatnya hasil daripada putaran roda yang mereka lakukan. Kesan daripada kit pembelajaran ini kepada murid, khususnya kepada emosi mereka, ialah murid akan lebih fokus dan lebih tenang serta gembira untuk belajar kerana mereka tertarik dengan kit pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, dan seterusnya mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk belajar. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Shirin Farhana binti Ahmad Zuki akan berkongsi tentang pengalaman berasaskan sekolah bagi fasa 1 yang telah saya lalui. Melalui PBS tersebut, saya dapat melihat strategi PDP yang telah digunakan oleh guru. Sebagai contoh, guru menggunakan aktiviti hands-on kepada murid dengan memberi tunjuk ajar kepada murid semasa mereka menyiapkan hands-on tersebut. Selain itu, guru juga mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi seperti menggunakan aplikasi YouTube dengan memaparkan video tentang topik pembelajaran yang diajar kepada murid untuk menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran. Selain itu, melalui PBS, saya juga dapat mengenal pasti emosi murid semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, ada sesetengah murid yang mempunyai emosi yang stabil di mana mereka dapat fokus terhadap PDP dan mereka dapat memberi respon kepada guru ketika guru bertanya. Namun begitu, ada juga murid yang mempunyai emosi yang tidak stabil di mana mereka tidak fokus di dalam kelas dan tidak memberi tindak balas terhadap pengajaran guru. Hal ini menunjukkan bahawa peranan guru itu sangat penting untuk merancang aktiviti pengajaran yang menarik sesuai dengan emosi murid. Sekian, terima kasih. Seterusnya, implikasi perancangan pengajaran dan pembelajaran terhadap emosi murid-murid. Pertama, perbezaan emosi. Murid-murid yang berasal daripada keluarga yang bahagia serta mendapat asuhan ibu bapa yang sempurna akan mengalami kestabilan emosi. Jadi, murid-murid seperti ini sudah pasti akan dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran guru di dalam kelas. Jadi, penumpuan seperti ini tetap akan membantu mereka untuk membentuk konsep-konsep yang jelas dalam pelbagai mata pelajaran. Situasi seperti ini juga akan dapat membolehkan pelajar berkenaan untuk memperoleh pencapaian akademik yang baik di dalam kelas. Sebaliknya, murid yang berasal daripada keluarga yang retak atau ibu bapa yang terlalu sibuk akan sentiasa mengalami masalah emosi. Hal ini demikian kerana mereka akan mengalami kekurangan kasih sayang dan perhatian. Jadi,
emosi yang kurang stabil tetap akan menjejaskan penumpuan mereka terhadap mata pelajaran yang diajar oleh guru di dalam bilik darjah. Jadi, sudah pasti keadaan ini akan menjejaskan pencapaian akademik mereka. Kedua, adalah perbezaan gaya berfikir. Perbezaan gaya berfikir adalah merujuk kepada gaya kognitif dan gaya murid belajar. Kedua-dua gaya ini terhasil daripada perbezaan individu. Jadi, kedua-dua gaya yang ditunjukkan oleh murid di dalam kelas seperti yang ada yang lebih selesa untuk belajar dengan menggunakan kemudahan audio dan ada pula yang selesa dengan menggunakan alat visual. Jadi, murid-murid yang cepat bertindak akan dapat menyiapkan kerja-kerja rumah dengan lebih cepat. Manakala bagi murid-murid yang tidak berminat dengan kerja rumah pula akan menghantar tugasan mereka kepada guru lewat. Jadi, gaya belajar dikelaskan sebagai gaya belajar bergantung, bebas, mengelak, bekerjasama, bersaing dan mengelakkan diri. Selain itu, guru juga boleh mengenal pasti dengan jelas keenam-enam gaya belajar di atas dalam sesebuah kelas. Yang ketiga, objektif pengajaran dan pembelajaran. Objektif pembelajaran haruslah ditentukan mengikut kepada kemampuan murid. Bagi murid yang pintar, objektif pembelajaran haruslah lebih tinggi daripada murid yang lemah. Objektif pembelajaran haruslah mengikut kepada aras yang telah dicadangkan oleh taksonomi Bloom, iaitu aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis dan sintesis. Aras kesukaran pada objek atau penilaian haruslah berubah mengikut kepada prestasi murid. Jadi, bagi murid-murid yang pintar dan cerdas, tentu akan memerlukan objektif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kumpulan yang lemah. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat perkaitan di antara kursus murid dan pembelajaran dengan kursus seni dalam pendidikan. Pelbagai maklumat dan input yang berguna dapat kami perolehi melalui kedua-dua kursus ini. Sebagai bakal guru, tugasan ini akan kami jadikan sebagai panduan untuk menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Secara keseluruhannya, melalui pengalaman kami belajar kursus ini, ia telah memberikan banyak faedah kepada kami dan membuatkan kami lebih mencintai profesen yang mulia ini, serta menambahkan lagi semangat kami untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan model insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara.